Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua adik-adik, semua penonton dan makcik-makcik, maklum-maklum yang berada di rumah. Kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Meletup-letup sekarang ni macam-macam isu yang kita nak bincangkan. Jadi jangan ke mana-mana, korang tanya je, insya-Allah dengan izin Allah Cik Man akan cuba menjawab persoalan-persoalan setakat mana yang Cik Man mampu. Jadi hari ini dan sebelum tu minggu ni kita masih lagi berada dalam tema sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji. Dan untuk topik hari ini kita nak bincang pasal tawakal. Korang pernah dengar perkataan tawakal sama ada dekat klinik tawakal ataupun restoran tawakal maju. Jadi itu nama tempat. Tapi hari ini kita nak bincangkan tawakal sebagai salah satu daripada sifat-sifat yang terpuji yang mesti setiap orang Islam bersifat dengan tawakal supaya kita dianggap sebagai seorang mukmin yang benar-benar cuba untuk menyempurnakan iman kita, sama ada beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam mengikuti segala arahan dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita kembali balik pada topik tawakal. Selalunya kalau kita contohlah kan kita nak tunggu bas, kemudian dah setengah jam bah tak datang-datang. So macam mana ni, nak pergi ke tak pergi tempat tu? Nak pergi ke tak pergi program tu? Tak apalah, kita tawakal aje lah, kalau adalah. Ataupun budak-budak yang sementara nak menunggu keputusan exam, dia dah tak boleh nak buat apa dah. Nak suruh Kementerian Pendidikan tukar daripada tak lulus kepada lulus, dah tak boleh dah, bukan bidang kuasa dia. Ataupun nak ambil exam lagi sekali, memang dah kena tambah umur pula. Jadi nak tak nak kena tawakal. Nak menyesal balik apa yang dibuat sebelum exam, usaha cukup tak cukup, yang tu sudah selesai dia punya jalan cerita. Drama yang seterusnya ialah tawakal. Maka apa yang dimaksudkan dengan tawakal? Secara umum dan ringkasnya, tawakal ini daripada perkataan Arab, iaitu tawakkala yatawakkalu. Orang yang bertawakal, maka dia punya grammar dia mutawakkilun ataupun al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Maksudnya secara ringkas dan mudah difahami, tawakal adalah suatu proses kita mempercayakan ataupun kita menyerah sesuatu urusan ataupun kita mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak lain. Jadi dalam konteks yang kita nak bincang ni, dalam konteks agama sebagai sifat-sifat mahmudah, sebagai salah satu daripada sunnah Nabi SAW ini, tawakal membawa maksud mempercayakan Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, mewakilkan Allah sebagai pelindung kita dan sebagai zat yang akan membantu kita dan buat keputusan untuk kita setelah kita berusaha. Itu maksud tawakal. Dalam Quran ada beberapa ayat, banyak sebenarnya ayat yang menyebut perkataan tawakal. Antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Okey adik-adik. Sebenarnya dalam hadis Nabi sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Wirid ataupun zikir-zikir yang kita baca kadang-kadang lepas mayang ataupun mana-mana situasi, zikir ini pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim AS ketika baginda dicampakkan ke dalam api, yang waktu tu tahulah kan, kaum-kaum Namrud ini yang lawan Tuhan, maka dia pun hukum Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim nak dicampakkan dalam api. Ketika itulah Nabi Ibrahim menyebut doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi permusuhan ataupun orang kata provokasi daripada musuh-musuh Islam di kalangan Yahudinya, di kalangan kafir Quraisynya, musuh-musuh Islam pada zaman Nabi sewaktu dia nak berdakwah dulu, maka Nabi menyebut doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Baik, kemudian dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Maka apabila kamu berazam, bertekad, tahun 2020 nak buat apa? Nak meneruskan azam dah 10 tahun yang lepas ke, ataupun nak buat azam baru? Plan nak pergi umrah, yang nak nikah, yang jatuh cinta, yang nak bertunang, nak sambung belajar. Jadi ke tidak benda tu, serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini perbahasan kita yang kita rasa tak kurang penting, tajuk ini yang perlu ada. Sebab dalam kehidupan kita ni banyak benda yang kita usahakan, banyak benda yang kita mengharapkan sesuatu untuk berlaku, tetapi sama ada jadi ataupun tidak, maka kita serahkan kepada Allah. Cuma persoalan yang timbul ialah,
Apakah tawakal itu cukup hanya dengan duduk diam saja, menyerahkan bulat-bulat kepada Allah dan kemudian kita tak buat usaha langsung? Dekat situ Cik Man nak bincangkan di sini tentang beberapa perkara yang perlu ada dalam diri daripada kita ni, di kalangan kita ni, untuk menyempurnakan konsep tawakal. Yang pertama sekali ialah kita kena ada ma'rifatullah. Apa maksud ma'rifatullah tu Cik Man? Maksudnya benar-benar mengenal Allah. Kita tahu kerja kita mana, kemudian kita tahu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah setiap benda yang Allah takdirkan kepada kita tu keburukan untuk kita ataupun kebaikan untuk kita. Jadi benda yang Allah takdirkan kepada kita sebenarnya adalah kebaikan. Tidak ada sesuatu yang buruk yang Allah tentukan buat kita. Cuma mungkin cara kita memandang tu satu pandangan yang salah faham ataupun persepsi yang tak betul, sebab kita memang tak kenal Allah. Contoh, kita nak pergi kenduri, kemudian bila pergi kenduri hujan turun. Jadi kita katakan hujan turun tak dapat nak pergi kenduri ataupun tak boleh nak keluar rumah. Jadi rasa macam Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk. Kita tak tahu bila kita keluar rumah mungkin akan berlakunya bencana, orang bunuh ke, kemalangan berlaku. Jadi perkara-perkara begini mesti ada pengetahuan tentang Allah, bahawa setiap perkara yang Allah laku dan takdirkan untuk kita itu adalah perkara yang baik, kebaikan kita. Bagaimana dalam ayat Quran, dalam ayat yang lain Allah sebut, barangkali kamu benci sesuatu itu tapi baik bagi kamu, dan barangkali kamu suka tapi benda itu tidak baik bagi kamu. Maknanya mesti ada pengetahuan yang jelas tentang sifat-sifat Allah, pengetahuan yang jelas tentang nama-nama Allah. Apa yang Allah lakukan kepada kita ini adalah sebaik-baik keputusan. Kita merancang dan Allah juga ada perancangan dia, dan perancangan itu, perancangan Allah lebih bermakna dan lebih baik. Baik. Kemudian situasi syarat ataupun kriteria yang kedua yang perlu ada untuk menyempurnakan tawakal ini ialah kita mesti faham konsep sabab musabab, iaitu konsep usaha. Sebagai contohlah, nak pergi Mekah, duduk diam dalam rumah, tak cari duit, kemudian tak pergi tabung haji, daftar, tak cari travel yang nak bawa, tak buat urusan borang, tak buat pasport, IC hilang entah ke mana, tak buat apa-apa langsung. Tapi nak pergi ke Mekah, bukan boleh terbang ikut pintu Doraemon macam tu. Jadi maknanya tawakal tanpa usaha adalah sesuatu yang tidak betul, bukan merupakan satu tawakal yang sempurna. Sebab tawakal ini penyerahan bulat-bulat kepada Allah selepas kita berusaha all out dengan usaha yang betul-betul jujur, maka seterusnya kita menyerahkan diri kepada Allah. Dan untuk ciri-ciri yang seterusnya, apa kata kita berhenti seketika, jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali semula dalam rancangan Jawapan Pandang Cik Man bersama Cik Man, insya-Allah, dan kita sambung untuk blok yang kedua ni. Tadi kita bincang sebelum berhenti rehat beberapa perkara yang perlu ada dalam jiwa seorang yang bertawakal untuk menyempurnakan sifat tawakal itu. Yang pertama tadi Cik Man ulang balik, yang pertama dia mesti kenal Allah betul-betul supaya dia tak ada gambaran ataupun tak ada perasaan buruk sangka dengan Allah. Sebab kadang-kadang bila orang bertawakal, sebelum sempat dia nak bertawakal, dia akan mempertikaikan kenapa Allah takdirkan aku macam ni, adakah Allah tak sayang aku dah penat bekerja, berusaha dan seumpamanya. Maka sebab tu kena kenal betul sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Allah ni jangan kita fikir 24 jam dia ni garang ataupun marah kita. Bahkan Allah juga ada nama-nama yang lain ataupun sifat yang lain, itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Memberi Rahmat dan seumpamanya. Baik, kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan usahalah, ya. Seseorang yang bertawakal, dia kena faham sebelum dia menyerah bulat-bulat kepada Allah, dia mesti buat sesuatu yang bersifat kemanusiaan, tanggungjawab dia sebagai manusia. Kena kerja dulu, kena all out, kena keluar peluh, pengorbanan masa, duit, tenaga dan seumpamanya. Kadang-kadang banyak benda yang kita kena korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang manis. Banyak benda-benda yang manis terpaksa dikorbankan untuk kita mendapat benda yang jauh lebih manis daripada itu. Contohnya seseorang yang nak dapat lulus dalam exam, jadi dia kena korbankan enjoy dengan kawan-kawan, dia kena korbankan orang kata nak berseronok-seronok ke tengok wayang, dia kena duduk 24 jam ataupun dalam waktu yang lama pergi ke tuition, buat homework, study group, extra classes, kelas-kelas yang melibatkan orang kata pembelajaran, baru dia dapat apa yang dia nak. InsyaAllah, dan ini merupakan salah satu daripada usaha-usaha yang boleh dibuat oleh manusia sebelum menuju ke peringkat tawakal. Kemudian yang ketiga, seseorang itu mesti memperbaiki
tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid kepada Allah, supaya dia merasakan hanya Allah sahaja yang berhak disembah dan segala-galanya hanya kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Tak ada pihak lain, tak ada kuasa lain yang setara dengan Allah. Kalau dia yakin ada kuasa lain ataupun terlintas dekat hati dia, macam lambat aja Allah makbulkan doa ni, tak apalah, jumpa Tok Moh lah ataupun Pawang lah. Jadi nampak tauhid dia dekat situ, tauhidnya telah tergugat. Dia bukan tauhid lagi, bukan mengesakan, bahkan menduakan Allah. Menduakan Allah dalam bahasa Arab syirik. Sedangkan tawakal tadi serah bulat kepada Allah. Tapi bila dah rasa macam give up dengan Tuhan, doa-doa tak dapat-dapat, jumpa ujung kampung rumah ada tengkorak tu bomoh kan, ataupun orang-orang mana yang boleh bagi tangkal dan seumpamanya, akhirnya konsep tawakal itu secara automatik sedikit demi sedikit rapuh dan kemudian rosak. Sebab tu kena betulkan konsep tauhid. Kita kena tahu dalam dunia ni, dalam hidup kita, zat ataupun pihak yang paling berkuasa untuk memberi kesan, sama ada memberi kita ujian ataupun memberi kita kemewahan, nikmat, memberi kita bala dan seumpamanya, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi kita kesakitan dan Allah lah yang bagi kita kesihatan. Allah yang menghidupkan kita dan Allah mematikan kita. Allah yang mungkin memberikan takdir kita jatuh miskin dan seumpamanya, dan Allah yang membangkitkan kita balik. Tapi bukan kita nak menyalahkan Allah, tapi kita perlu berfikir, kita mesti buat sesuatu macam mana nak keluar daripada kancah penderitaan tersebut. Jadi tauhid kena betul. Dan yang keempat, antara perkara-perkara yang perlu ada bagi memantapkan kita punya tawakal ialah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu yang termasuk juga dalam kategori, termasuk juga dalam definisi tawakal. Itu penyerahan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arabnya at-tafwid. Okey. Cik Man nak kutip beberapa soalan yang datang daripada netizen yang mungkin orang kata berkaitan dengan tawakal. Itu topik yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Soalannya berbunyi ialah, Cik Man, kalau perubatan Islam, adakah kita ni sudah berusaha dan tawakal? Okey, dalam hidup kita ni ada waktu sihat, kemudian ada waktu kita sakit. Kemudian bila kita sakit tu kita mesti nak sihat. Bila kita nak sihat, mesti ada sesuatu yang menyebabkan kita sihat, iaitu usaha-usaha ke arah kesihatan. Jumpa doktor, pergi klinik ataupun mungkin rawatan Islam ataupun makan ubat injection dan seumpamanya. Maka jumpa doktor itu kita tak boleh katakan syirik, sebab dia merupakan kategori usaha. Kita makan ubat ataupun kita jumpa doktor dengan i'tiqad ataupun dengan kepercayaan bukan doktor itu yang menyembuhkan. Kita demam, kita makan Panadol, minum air, bukan dengan Panadol itu yang menjadi penyembuh. Kalau kita menganggap yang menyembuhkan demam kita itu adalah Panadol secara hakiki, itu bermasalah dari segi akidah kita. Tapi Panadol, doktor, klinik, hospital, rawatan semua ataupun apa-apa yang kita lakukan untuk memberi kesihatan kepada kita, itu sebagai sabab musabab ataupun usaha jalan keluar untuk mengembalikan balik kesihatan. Sesungguhnya zat yang paling berkuasa untuk menjadikan kita sihat ataupun menyembuhkan kita dari penyakit hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah betul lah tu, kalau seseorang tu dia sakit, dia pergi klinik. Jadi kita tak boleh nak kata, kau ni sakit, duduk je lah rumah, pergi klinik pula minta tolong kepada manusia, kan minta tolong kepada Tuhan. Dalam dunia ni memang ada konsep usaha. Maka sebab itulah Allah suruh kita beramal supaya nanti dekat akhirat kita akan dapat ganjaran yang baik. Kita tak boleh masuk syurga secara percuma. Kita mesti melaksanakan arahan-arahan Allah. Antaranya melaksanakan kewajipan, kemudian buat benda-benda yang sunat, supaya nanti Allah akan jadi sayang dekat kita. Dan dengan kasih sayang itu, sebab kita taat kepada Dia, kita akan mendapat ganjaran yang baik di akhirat nanti. Kemudian ada soalan-soalan daripada netizen. Cik Man, orang yang rasa kekayaan dia adalah usahanya sendiri, adakah itu bagaimana kedudukan ataupun situasi orang begini? Baik, adik-adik sekalian, kita exam, kita berjaya. Sebab sebelum berjaya tu, kita tengok kita dah buat beberapa langkah-langkah untuk mencapai kejayaan. Antaranya kita study group, kemudian kita baca buku, kemudian kita buat homework, latih tubi, sekolah tak pernah ponteng, kemudian kelas-kelas tambahan lagi, tuition pagi, petang, siang, malam, pergi kuliah lagi, dengar ceramah, bincang dengan kawan, dan kita akhirnya mendapat kejayaan yang cemerlang. Jangan sekali-kali menganggap bahawa kejayaan cemerlang itu adalah hasil mutlak daripada usaha kita. Sebab kita kena faham ya,
Bila kita berusaha dan tawakal, maka kita dah lengkapkan perhubungan kita sesama manusia dan perhubungan kita dengan Allah. Dekat sana ada hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan manusia kita tuition. Hubungan dengan Allah kita berdoa, ya Allah, aku telah pulun sungguh-sungguh dan barangkali aku gagal sebab yang menentukan segala-galanya adalah Engkau. Ada orang tak pernah berusaha tapi tiba-tiba lulus cemerlang. Jadi semua benda ni Allah bagi. Kita tak boleh kata, kenapa aku gagal sedangkan aku dah berusaha. Sedangkan ada orang yang tak berusaha tapi lulus cemerlang. Akhirnya kita faham dekat situ segala keputusan adalah di tangan Allah. Dan Allah ingin mendidik kita bahawa setiap apa yang kita dapat ini bukan semata-mata daripada tulang pak kerat kita. Tak boleh mendabik dada, kita mendakwa segala kekayaan dan kejayaan itu daripada kita. Tapi semuanya adalah daripada kuasa Allah. Maka setelah kita berusaha secara kemanusiaan, kita dapatkan orang kata syarat-syarat sebagai manusia yang hidup dekat dalam dunia ni. Kalau nak berjaya dalam peperiksaan, kita kena pergi kelas dan seumpamanya. Kalau nak kaya, kena kerja, pergi pejabat, jangan ponteng kerja. Kemudian kalau nak sihat, kena makan ubat. Itu semua hal-hal yang bersifat keduniaan, usaha yang melibatkan kemanusiaan, hablum minan nas. Akhirnya kita serahkan kembali kepada Allah kerana Allah berhak untuk mengubah segala hala tuju ataupun sistem kemanusiaan keduniaan yang kita buat tadi. Jadi itu kita dah lengkapkan antara hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. Maka tawakal adalah perkara yang perlu ada setelah kita berusaha supaya kita tak nisbahkan 100% kejayaan dan segala nikmat yang kita ada itu hanya daripada kita sendiri sebagai manusia. Kita jangan jadi Qarun. Qarun menisbahkan kekayaan itu hasil kebijaksanaannya sendiri sampai dia lupa bahawa yang menentukan dia menjadi kaya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelas di sini tawakal adalah sifat bagi orang yang beriman. Jadi kita berhenti seketika dan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali ke rancangan Jawapan Panas Cik Man. Dan sekarang ni kita masih lagi bincangkan pasal isu tawakal sebab kita berada di bawah tema sifat-sifat mahmudah. Jadi kita kutip persoalan-persoalan daripada netizen lah berkenaan dengan tawakal. Sebenarnya mungkin ada di sana soalan-soalan yang orang kata tak pernah terfikir oleh penonton-penonton sekalian. Nak pula kita nak bincang pasal isu tawakal. Cumanya bila kita sebut tentang tawakal ini, salah satu daripada keistimewaan sifat ini ialah ia adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kita tengok perjuangan para nabi dan rasul. Daripada Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diceritakan dalam Quran bagaimana mereka dalam perjuangan menghadapi musuh-musuh, menghadapi orang yang tak faham, kemudian orang yang cuba untuk sebagai orang kata menjadi musuh dalam selimut, nampak macam sokong tapi tiba-tiba tak menyokong pula, nampak macam nak ikut perang tapi separuh jalan patah balik. So benda-benda ni kalau kita hadapi macam Nabi tu, kita rasa macam alamak tension, kau nak tolong ke tak tolong. Tapi Nabi dia meletakkan bahawa penolong yang mutlak ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi yang diberikan ujian ataupun cubaan yang sangat dahsyat Salah seorang daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi, bagaimana dia menghadapi permusuhan bukan sahaja daripada masyarakat sekitar Arab tu ataupun daripada orang-orang yang jauh ni, daripada pakcik dia sendiri, daripada orang ahli keluarganya sendiri. Jadi dekat situ sudah pasti akan orang kata kita menghadapi satu keperitan. Orang yang kita harapkan backup kita, keluarga yang kita harapkan membantu perjuangan kita, bisnes kita, tiba-tiba dia merupakan musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Jadi ini yang dihadapi oleh Nabi. Tapi disebabkan Nabi tahu hikmah-hikmah di sebaliknya, ada sesuatu yang Allah nak tunjukkan. Hidayah tu bukan daripada dia sendiri tetapi daripada kuasa Allah. Maka disebabkan itulah Nabi tetap bersikap konsisten, maintain, sentiasa chill dan sentiasa go on dalam hidup dia, move on dalam hidup dia, tak berlaku ju on langsung. Maka dengan sebab itulah Nabi sentiasa menjadi contoh yang terbaik kepada umat Islam, khususnya berkenaan dengan sikap orang yang bertawakal. Walaupun Nabi ada je ruang nak balas dendam ataupun nak terima tawaran daripada malaikat supaya hancurkan penduduk yang paling batu dekat dia tu, tapi Nabi tetap bersabar kerana Nabi melihat from the other side of the coin. Wah, Cik Man, bahasa Inggeris. Faham ke tak faham tu? Tawakal aja. InsyaAllah ya. Okey, kita ada soalan daripada netizen iaitu yang berbunyi, Cik Man,
Tak nampak lah. Cik Man tak nampak sebenarnya. Cik Man tawakal aja Cik Man. Dia tanya soalan. Kalau saya dah berusaha dan bertawakal, okey, tapi tiba-tiba macam saya tak yakin, saya macam was-was. Jadi kalau Cik Man suruh tidur kan, kau marah balik kan. Jadi sebagai seorang manusia yang kita ada kehendak-kehendak ataupun keinginan yang kita nak capai dalam hidup ni, kita mesti tahu, dek, keinginan tu siapa yang bagi, dek? Manusia ke Allah? Allah bagi. So bila kita tahu Allah yang akan bagi, kita pun mesti yakin Allah pun boleh tarik balik. Sama ada Allah tak bagi ataupun Allah bagi. So bila Allah tak bagi ataupun Allah bagi, adakah waktu Allah tak bagi tu Allah zalim? Tak. Maka bila Allah tak zalim, bermakna apa saja yang Allah tentukan pada hidup kita selepas kita usaha dan tawakal, sudah pastinya ada hikmah dan kebaikan. Betul tak? Baik, kalau dengan cara ini, kalau dengan statement ini kita bersetuju bahawa kita tak perlu lagi rasa ragu-ragu dengan apa yang kita buat, as long perbuatan itu selari dengan apa yang Allah tuntut. Contohnya kita nak mencapai kejayaan dalam peperiksaan SPM. Okey, kita dah usaha pergi sekolah, dah buat macam-macam usaha dah mengalahkan macam nak ambil PhD pula. Kemudian kita dah selesai satu step dalam hidup kita. Kemudian kita tawakal. Separuh lagi step ialah kita bertawakal kepada Allah. Kemudian dalam pada kita tawakal tu kita mungkin rasa boleh dapat ke tidak, lulus ke tidak. Yang tu tak perlu. Sebab kita kena yakin satu lagi perkara bahawa Allah sentiasa berikan yang terbaik untuk kita. Barangkali lepas kita usaha all out, kemudian kita tawakal, tengok-tengok keputusan kita tak memberangsangkan. Adalah sebab. Adakah kerana Allah itu zalim? Sudah pastinya tidak. Kerana Allah itu berhak dan berkuasa sesuka hati dia untuk menentukan sebarang keputusan. Jadi kita yakin dengan hikmah. Maka dekat sini ada kaitnya dengan husnuzan billah. Berbaik sangka dengan Allah. Setiap takdir yang Allah tentukan, supaya hati kita tenang, supaya kita tak was-was, supaya kita tak ragu-ragu. Setelah kita dah buat segala SOP ataupun syarat-syarat yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dalam proses untuk mencapai sesuatu, setelah dia berusaha kemudian menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bagi contoh lah, Cik Man nak bagi contoh. Ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tawakal burung. Korang mesti pernah dengar tawakal seekor burung. Walaupun burung tu dia tak ada akal, tapi tengok, sekerdil itu pun dia berjalan atas apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sistemnya. Tak ada burung mengamuk dan seumpamanya mempertikaikan keadilan Allah. Itu burung itu yang tak ada akal. Ini kan pula kita manusia, makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. So kalau dalam bab tawakal ni, burung pun boleh ikut syarat, ikut dia punya orang kata SOP. Takkan kita manusia yang sebaik-baik kejadian ni, tak boleh. Jadi dalam hadis tu kata, jadilah seperti burung, dia keluar daripada sarang. Burung keluar daripada sarang dalam keadaan perut lapar waktu pagi. Dan dia pun tak tahu sama ada dia dapat makanan ataupun dia jadi makanan burung helang. Mungkin makanan ular. Tapi bila dia balik petang hari, ya Allah, pertama dia kenyang. Yang kedua dia bawa balik makanan untuk baby-baby dia. So ini tawakal seekor burung. Kita belajar dengan makhluk yang kerdil. Selain daripada kita belajar dengan guru-guru ataupun manusia-manusia, kita belajar dengan alam semula jadi. Alam sekeliling kita. Dengan langit, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang-binatang. Jadi ini hadis dan Nabi sebut mesti ada faedah yang kita boleh ambil daripada hadis tersebut. Kita belajar daripada burung itu. Kemudian ada juga soalan-soalan yang bertanyakan, Cik Man, apa faedahnya kita bertawakal? Ringkasnya, adik-adik sekalian, pertama sekali itu menunjukkan kekuatan iman kita kepada Allah. Yang keduanya itu menaikkan martabat kita di sisi Allah. Yang ketiganya menunjukkan kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya kita dapat pahala. Yang kelimanya masuk syurga tanpa hisap. Dalam satu hadis sahih, apabila para sahabat berhimpun tentang orang yang masuk syurga tanpa hisap, maka Nabi memberikan ciri-ciri orang yang masuk syurga tanpa ada sebarang hisap. Humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk syurga tanpa hisap itu ialah orang yang tak menjampi dan tidak dijampi, dan kepada Allah, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Maksudnya kalau ada masalah tak jumpa tok moh, tak jumpa dukun, tak jumpa pawang. Maknanya kalau jumpa tiga orang ni akan merosakkan konsep tauhid dan tawakal. Maka bila tak jumpa, tauhidnya excellent. Bila tauhid excellent, balasannya syurga.
Jadi setakat itu yang Cik Man dapat kongsi dengan adik-adik dan penonton-penonton sekalian tentang topik kita pada hari ini, iaitu tawakal di bawah tema sifat-sifat mahmudah. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.